Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah. 我们感谢主的恩典，今天我们又可以回到，我们又可以一起敬拜。 Doa saya semoga saudara baik-baik saja dan selalu di dalam kasih karunia Tuhan. 我希望大家身体健康，都活在主的恩典里。 Hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan 今天我们要回来继续学习主的道， untuk kita selalu menyukuri kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. 让我们在我们的生命中，我们能因主恩而感恩。 Mari kita bersama-sama kita berdoa memohon anugerah Tuhan untuk firman-Nya. 我们先祷告，我们感谢主充满的话语赐给我们的恩典。 Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami kembali dapat mendengar firman-Mu. 主啊，我们感谢你，因为今天我们又可以再听到你自己的话。 Memohon Roh Kudus memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. 恳求圣灵帮助我们能够进入你话语中的真理中。 Dan biarlah kami dapat belajar firman-Mu sebagai seorang murid 我们可以以门徒的身份来学习你的道， dan mentaati firman-Mu sebagai seorang hamba. 并且以仆人的身份来遵行你的道。 Kami bersyukur dan mohon berkat-Mu atas saat kami mendengar firman-Mu. 当我们听你的道的时候，我们恳求你赐福给我们大家。 Dan biarlah Tuhan Kau berkenan untuk berbicara secara pribadi kepada kami. 主啊，也恳求你亲自对我们每一个人说话。 Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉靠你的独生子的名献上这祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-34. 请各位打开圣经，翻到创世纪第25章第29节到第34节的经文。 Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. 有一天，雅各熬汤，以扫从田野回来，累昏了。 Saudara, kita melihat satu keadaan yang sangat kontras di dalam dua ayat yang pertama ini. 我们在这一节经文里看见两个完全相对的情况。 Yakub memasak dan Esau baru pulang dari padang dan sangat letih. 雅各在熬汤，以扫刚从田野回来，并且呢，他非常累了。 Saudara, kita lanjutkan pembacaan kita ayat yang kedua dan seterusnya. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. 好，我们读下去。第二节说，以扫对雅各说：“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”因此，以扫又叫以东，就是红的意思。 Tetapi kata Yakub, juallah kepadaku hak kesulunganmu. 雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。” Ayat yang keempat. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? 第4节说，以扫说：“我将要死，这长子的名分与我有什么益处呢？” Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. 雅各说：“你今日对我起誓吧。”以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。 Lalu Yakub memberikan dan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. 于是雅各将饼和红豆汤给了以扫，以扫吃了喝了，便起来走了。这就是以扫轻看了他长子的名分。 Saudara, peristiwa penjualan hak kesulungan ini adalah yang satu kali ini terjadi, saudara, di dalam sekian banyak catatan. 在圣经里许多记载中，关于卖长子名分的事，仅仅发生这一次罢了。 Saudara-saudara, apakah kekhususan daripada hak kesulungan itu sehingga Yakub begitu ingin untuk memiliki hak kesulungan itu? 长子名分到底有什么贵重的地方呢？因此雅各非常渴望能够取得这长子的名分呢。 Dan dengan kontras sekali kita melihat di sisi lain, mengapa Esau demikian mudah untuk menjual hak kesulungannya? 但是从相反的方面来看，我们会感到奇怪，为什么以扫那么轻易的就把他长子的名分卖给雅各了呢？
Saudara, mari kita bersama-sama untuk memahami terlebih dahulu apakah kekhususan daripada hak kesulungan itu. 好吧，我们首先要明白，到底长子的名分有什么权利呢？ Tentunya di dalam konteks kultur pada waktu itu. 当然是以当时的文化为背景来说这个。 Saudara, yang pertama, saudara, hak kesulungan itu memiliki hak memimpin dalam keluarga. 首先呢，长子的名分让这个长子有权利领导一家。 Jikalau kepala keluarga sudah tidak ada, maka anak sulung dalam keluarga itu dialah yang memimpin. 当一家之长、一家之主死了，那么他的长子就有权利继承这个名分和权利。 Saudara, mirip sekali dengan barangkali kebanyakan budaya hari ini. 就这样，这就跟我们今天的很多文化相似。 Tetapi saudara-saudara, tentunya hari ini kita memiliki konteks yang sedikit berbeda. 但是我们今天讲的呢，跟其他的情况有点不一样。 Biasanya anak yang berhasil, 通常 biasanya anak yang memiliki kemampuan lebih, dialah biasanya yang memimpin. 通常的一个成功的孩子，而且他有领导的能力的话，通常是由他来领导这一家。 Tidak terlalu dimasalahkan apakah dia anak sulung atau anak bungsu. 因此呢，我们就不去计较他到底是长子还是次子。 Tapi saudara-saudara, hak kesulungan itu juga memiliki kekhususan adalah dia memiliki bagian ganda dalam harta warisan. 另外呢，作为一个长子，他还有另外一个权利，就是他可以获得双分产业， Dan hak memperoleh berkat perjanjian. 并且他可以获得应许之福的权利。 Saudara-saudara, jadi hak kesulungan itu memiliki sesuatu kelebihan, yaitu anak sulung itu memiliki double portion daripada warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. 因此，作为长子，他有一个特殊的权利，他可以从父母那边获得双分的遗产。 Saudara-saudara, hak memperoleh berkat perjanjian ini lebih khusus di dalam konteks pembacaan kita hari ini. 在今天我们所读的经文中，有权利，长子有权利获得神应许之福，这又是一个很特殊 Jikalau 的 Tuhan 权利。 berjanji untuk memberkati keluarga ini, 如果上帝应许要赐福这个家庭的话， maka berkat perjanjian itu akan diterima oleh anak sulung. 因此呢，长子就有权利获得上帝所应许的这个福分。 Saudara-saudara, kita melihat, saudara, bahwa barangkali hari ini, saudara, kita tidak terlalu banyak untuk memahami berapa pentingnya hak kesulungan itu. 也许今天我们不会太去想起到底长子能够获得哪一些权利呢？ Tetapi pada zaman itu, saudara, hak kesulungan itu adalah hak yang begitu khusus, saudara. 但是呢，当时呢，长子名分的权利是一种很特殊的权利。 Saudara, mari kita melihat perbedaan sikap yang kontras antara Esau dan Yakub terhadap hak kesulungan. 下面我们来看吧，以扫和雅各对这个长子名分有两种完全对立的态度。 Yang pertama, saudara, 首先呢， Esau meremehkan hak kesulungannya, tetapi Yakub justru sangat mendambakannya. 雅各轻看他的长子名分，不是以扫轻看他的长子名分，而雅各呢却相反，他渴望能够取得这长子的名分。 Yang kedua, saudara, Esau dengan mudah dan tidak berpikir panjang untuk melepaskan hak kesulungannya demi sekedar makanan, sedangkan Yakub berupaya untuk mendapatkannya. 第二点呢，以扫呢为了食物那么轻易的、不加考虑的就放弃了他长子的名分，相反的雅各却渴望能取得长子的名分。 Sebenarnya, saudara-saudara, kita berpikir siapa yang beruntung, siapa yang dirugikan. Saudara. 我们想到通过这一点，谁得利，谁受到亏损呢？ Saudara, cukup jelas bagi kita, saudara-saudara, tentu Yakub yang mendapatkan keuntungan dalam hal ini. 当然，对我们来说，雅各在这方面取得了那个效益了。 Karena saudara-saudara, dengan hanya saudara-saudara makanan, sekedar makanan, dia telah memperoleh hak kesulungan yang begitu istimewa. 因为仅仅给以扫吃了一碗红豆，他就取得那种非常特殊的长子的名分。 Namun saudara-saudara, menurut hemat saya, sebenarnya Esau tidak boleh menjual hak kesulungannya karena itu dia peroleh sejak dia lahir. 在我看来，以扫绝不能够把他长子名分卖出去，因为这是他出生以来就获得的权利。 Dan sebenarnya Yakub pun, saudara, tidak berhak untuk membelinya. 其实呢，雅各也没有权利来买这个长子的名分。 Saudara, apakah hari ini, saudara-saudara, kaitannya hak kesulungan itu, saudara, dengan
kasih karunia Tuhan. 到底呢，这个长子的名分跟上帝的恩典有什么关系呢？ Saudara-saudara, saya hanya bisa mengatakan secara singkat dengan sederhana 我只能够简单的解释这件事。 bahwa kasih karunia Tuhan itu melampaui saudara-saudara apa yang sekedar keistimewaan hak kesulungan saudara yang kita pahami tadi. 上帝的福分远远超过了我们所能明白的所谓长子的名分。 Jikalau kita harus belajar daripada kebenaran firman Tuhan untuk bersyukur atas kasih karunia Tuhan. 我们学了主的道，我们应该能够感谢主的恩典。 Kita barangkali perlu belajar dari sisi positif daripada Yakub, saudara, Yes, untuk Om. demikian merindukan hak kesulungan itu. 也许我们需要从雅各的正面方面来学习，来重视长子的名分。 Namun saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memahami terlebih dahulu apa-apa saja saudara-saudara yang dapat tergolong atau dapat dimaksudkan sebagai kasih karunia Tuhan. 我想跟大家解释一下，哪一些方面的事情是属于上帝赐给我们的恩典呢？ Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat 3 ayat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. 好，请大家翻开圣经，翻到以弗所书2章第8到第10节的经文。 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。 Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. 也不是出于行为，免得有人自夸。 Saudara, kita lanjutkan ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 第10节告诉我们，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。 Saudara, saya tidak ingin mengadakan pendekatan secara teologis yang sedikit sulit untuk barangkali dipahami secara umum. 我不想以那个深奥的，很多人不能够容易理解的这个神学观点来解释这些事。 Namun saudara, secara sederhana saya ingin menyebutkan 3 hal yang dapat kita pahami dalam kasih karunia Tuhan. 简单的说，我们可以知道主的恩典有哪一些呢？主要是有3点。 Kasih karunia Tuhan yang pertama saudara adalah anugerah keselamatan daripada Tuhan. 主的恩典，第一个是主赐给我们的救恩， Karena keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan. 因为救恩是主赐给我们的恩典， Bukan usaha, bukan karena pekerjaan kita. 不是我们的行为，不是我们因为劳动了而获得的， Ini kasih karunia Tuhan, saudara. 这完全是主的恩典。 Yang kedua, saudara-saudara, adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah kasih karunia 第 Tuhan. 二点呢，主赐给我们的一切就是主的恩典 Saudara, termasuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. 包括今天主赐给我们的机会， Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. 还有主赐给我们的能力， Segala harta kekayaan kita, apapun yang ada pada kita. 我们所运用的一切财富都是主的恩 Itu 典。 adalah kasih karunia Tuhan di dalam pemahaman kita, di dalam kehidupan iman kita. 这些在我们的生活心境中，我们所能理解的主的恩典就是这些。 Yang ketiga, saudara-saudara, adalah karya Tuhan di dalam diri kita. 第3点是主在我们身上的工作， Saudara, itu termasuk hasil pekerjaan saudara. 这包括我们的劳动果实， Prestasi saudara. 包括我们的成就， Atau sesuatu keberhasilan saudara. 或者我们所取得的其他的成绩。 Saudara, kita harus mengaku itu sebagai kasih karunia Tuhan. Karena Allah yang berkarya dalam hidup kita. 我们都必须承认，这是主在我们身上的工作，是赐给我们的恩典。 Saudara, mari kita bersama-sama saudara untuk melihat apa saja saudara yang akan membuat kita hidup selalu menyukuri kasih karunia 我 Tuhan. 们在下面再讲一讲，什么事情能够促使我们在我们的人生中不断的感恩呢？ Kalau Yakub begitu merindukan hak kesulungannya, saudara. 雅各那么渴望能获得长子的名分， Apakah kita juga begitu merindukan kasih karunia Tuhan dalam hidup ini dan kita selalu bersyukur atas kasih karunia 我们是 Tuhan? 不是也像雅各一样，想获得主的恩典，并且因为主恩而感恩呢？ Tetapi saudara-saudara, ini tentunya kita melihat di dalam sisi yang positif. 当然，我们是从积极正面的角度来看。
Yang pertama, saudara-saudara, 首先第一个， marilah kita menghargai kasih karunia Tuhan yang ada pada kita. 让我们今天能够重视主所赐给我们的一切恩典。 Saudara, jangan kita selalu bandingkan diri kita kepada orang lain. 我们不要跟别人攀比。 Saudara, kadang-kadang pada waktu kita membandingkan diri kita kepada orang lain, 当我们跟别人攀比的时候 kita，selalu, saudara-saudara, bisa timbul perasaan bahwa saya barangkali lebih baik dari orang lain. 我们也许会感觉到我们比别人更好， Atau mungkin sebaliknya kita merasa kita kurang dari orang lain. 或者相反，我们觉得我们比不上别人。 Atau barangkali kita berkeluh kesah karena kita merasa ada kekurangan di dalam hidup kita. 或者我们觉得我们生命中缺少某些部分，因此呢就唉声叹气了。 Atau barangkali saudara-saudara karena kita merasa kita tidak mampu, lalu kita seperti orang yang menyimpan atau memendam talenta itu dalam hidup kita. 或者我们觉得我们无能为力，因此我们在无意中呢，我们埋藏了我们其实有的潜力。 Saudara, saya percaya dalam diri saudara, diri saya dan diri setiap orang, ada sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. 我们相信在你我的身上有上帝托付给我们的 Itulah yang 才 saya 干， maksudkan dengan kasih karunia Tuhan. 这就是我说的主的恩典。 Sesuatu yang saudara harus pakai itu. 所以这个恩典你必须使用出 Saudara 来， harus hargai apa yang Tuhan berikan. 你必须尊重主所赐的这恩典。 Karena apa yang diberikan kepada orang lain, barangkali tidak diberikan kepada saudara. 因为呢，主赐给别人的可能不会赐给你， Barangkali apa yang ada pada saudara tidak dimiliki oleh orang lain. 或者你所拥有的可能别人却没有。 Tetapi yang jelas sekali apa yang ada pada kita itu adalah sesuatu pemberian Tuhan. 但是很清楚的，我们所拥有的这仅仅是主的恩典。 Jikalau kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita, 要说我们重视主所赐给我们的， itu adalah bersyukur atas kasih karunia 这 Tuhan. 就是我们对主恩而感恩的表现。 Yang kedua, saudara-saudara, 第二点呢， kita belajar untuk memakai kasih karunia Tuhan untuk melayani. 我们要使用主的恩典来服侍。 Saudara, pemahaman kita tentang pelayanan itu tidak selalu dikaitkan dengan adanya satu kedudukan atau posisi. 我们服侍神，常常不跟我们所拥有的地位或者身份挂钩的。 Saudara, setiap kita, saudara, ada bagian dan tanggung jawab kita di dalam kita melayani Tuhan. 我们在服侍主的工作中有自己的责任。 Saudara, ibadah online seperti ini, 在今天这种线上崇拜， saya hanya menyampaikan firman Tuhan. 我只是传讲主的道。 Tetapi untuk ibadah ini, saudara, begitu banyak orang yang terlibat untuk mendukung pelayanan ini. 但是为了能够使今天的崇拜能够顺利完成，有 Kalau 很多 tadi 人参与了服侍的工作。 Worship leader kita masih tampil, saudara ya, 刚才我们 di 的 depan layar. 领会的还出现在屏幕上， Penerjemah kita juga masih tampil di depan layar. 翻译的还出现在 Tetapi 屏幕上 banyak。orang yang tidak tampil di depan layar ini, tetapi mereka begitu penting, saudara, untuk menunjang ibadah online ini 但 berlangsung. 是有很多人不出现在屏幕上，他们在背后正在努力的工作，来准备今天的崇拜会能够顺利完成 Saudara,。kita tidak dapat katakan hanya orang-orang tertentu yang penting. 我们不能够说只有某些人才是重要的， Karena saudara, sebenarnya kita semuanya memiliki kepentingan, saudara-saudara, untuk mendukung satu pelayanan dapat berjalan dengan baik. 其实呢，为了使到崇拜会能够顺利进行，每个人都是重要的。 Saudara, demikian juga, saudara, hari ini kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. 同样的，今天我们在每天的生活当中， Jangan pernah merasa kita kurang sehingga kita tidak mau berbagian. 我们千万不要以为我们不足，因此不想跟别人分享。 Tetapi jangan juga kita merasa kita lebih dari orang lain sehingga kita tinggi hati. 我们也先不要因为觉得自己很了不起，因此就高傲自大了。 Karena sebenarnya saudara-saudara kita semuanya ada bagian dan tanggung jawab kita. 因为其实我们有我们自己分内的工作，也有我们的每个人不同的责任。 Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. 有的人得到5个才干，有的3个才干，有的 Tetapi 1个才干。 semuanya itu saudara-saudara harus dipakai untuk melayani 但 Tuhan. 是这一切才干都要使用出来，来服侍主，来荣耀主的名。 Saudara, jikalau saya ingin menggambarkan kehidupan umat orang yang beriman, 如果我要描绘那个信徒的信心的话， saudara, iman kita itu adalah sangat pribadi, saudara. 我们的信心是属于个人的。 Barangkali hanya saudara yang dapat mendalaminya dan memberikan penekanan-penekanan tertentu di dalam apa yang saudara
yakini sebagai dasar kehidupan saudara. 也许只有你们才能知道，你们也可以以这个为基点来服侍。 Tetapi saudara-saudara, 但是呢， kehidupan kita sebagai orang yang percaya adalah satu kehidupan yang melayani orang lain. 我们信徒的生命是应该是服侍别人的生命。 Ada banyak orang di sekitar kita saudara-saudara yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani. 在我们周围有很多主托付给我们，让我们去服侍他们的人。 Tidak perlu kita memakai apa yang tidak ada pada kita. 我们当然不能够使用我们所没有的才 Tetapi kita 干， bisa memakai apa yang ada pada kita untuk kita melayani 但是 Tuhan. 我们可以使用我们所具有的才干去服侍别人。 Kita tidak perlu mengiri kepada orang lain yang barangkali suaranya bagus sekali, 我 saudara. 们也不要因为别人的歌喉很好听，因 Tetapi 此对 saudara 他 juga 嫉 dengan 妒。 apa adanya dengan suara saudara-saudara bisa menyanyi memuji 我们 Tuhan. 也可以以我们所有的歌喉来唱诗赞美主。 Saudara, bagaimana kita menyukuri kasih karunia Tuhan? 我们应该怎样去因主恩而感恩呢？ Yang ketiga, saudara, 我要讲的第三点是这样， adalah menjadi saluran berkat melalui kasih karunia 就 Tuhan. 是通过主恩而成为主赐福别人的管道。 Saudara-saudara, satu pertanyaan yang harus kita tanyakan di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. 作为一个信徒，我们应该扪心自问： Apakah hidup saya ini menjadi berkat bagi orang lain? 我的生命是不是已经成为别人的祝福了呢？ Tidak peduli saudara di usia apapun. 不管你今年有多大， Tidak peduli kita di dalam kondisi seperti hari ini, saudara. 也不管你今天的身体状况如何， Tetapi hidup kita apakah sudah menjadi berkat bagi keluarga kita? 但是我们要扪心自问：我们的生命是不是成为我们家庭的祝福了呢？ Apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain kita di tetangga kita, di lingkungan kehidupan kita? 我们的人生是不是成为我们生活周遭的其他人的祝福了呢？ Kapan saudara kita merasakan bahwa hidup kita hanya untuk diri kita sendiri? 我们什么时候感觉到我们的人生只是为了我们自己而已？ Maka apapun yang saudara peroleh dari Tuhan itu tidak ada artinya. 所以呢，我们从主那边得到的一切恩典都没意义了， Karena saudara tidak bisa dipakai untuk menjadi saluran berkat 因为 Tuhan. 这些恩典不能够成为赐福别人的管道。 Saudara, saat kita bisa dipakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan, 当我们能够被主使用成为赐福的管道的时候， saat itulah kita bersyukur atas kasih karunia 那 Tuhan. 个时候我们就要因为主恩而感恩了。 Saat itulah kita bisa memuliakan Tuhan. 那个时候我们可以荣耀主的名。 Saat itulah kita dapat menjadi seorang yang sungguh-sungguh memiliki arti yang sebenarnya di dalam hidup kita. 因此呢，我们可以成为一个在我们人生中真的有意义的人了。 Saudara-saudara, inilah pertanyaan yang saya selalu tanyakan sepanjang pelayanan saya selama 30 tahun lebih. 我是服侍主有36年了，我常常向自己提这个问题， Saya selalu jadikan itu sebagai satu ukuran di dalam hidup saya. 我常常用这个作为衡量我的人生的尺度。 Barangkali banyak tahapan yang Tuhan pimpin dalam hidup kita yang kita harus lalui. 也许在我们的人生道路中，主给我们各种不同阶段的生命， Tetapi yang kita harus selalu ingat, saudara-saudara, Taso. kapanpun, 但是我们必须记得的是什么呢？ dimanapun, 不管在什么阶段，不管在什么地方， kapanpun, 不管在什么时候 dalam，situasi yang bagaimanapun, 在任何情况当中， apakah hidup kita menjadi berkat bagi orang 我们 lain? 的人生是不是已经成为别人的祝福？ Tetapi saudara, tentunya itu juga bisa menjadi koreksi bagi diri kita. 当然，这个也可以来自我省察。 Pada waktu kita menyadari bahwa hidup kita selama ini tidak menjadi berkat bagi orang 当 lain. 我们意识到我们这一向以来的生命并没有成为别人的祝福的时候， Kembali kita pada pemahaman kita tentang Yakub. 我们应该重新思想对雅各的理解。 Mengapa Yakub begitu mendambakan hak kesulungan itu? 为什么雅各那么渴望能取得长子 Karena 的 dia 名分呢？ ingin mendapatkan keuntungan daripada memiliki hak 因 kesulungan. 为他想，如果他成为长子了，获得长子名分，他可以获得某种利益。 Tetapi tidak demikian dengan kita yang memperoleh kasih karunia Tuhan. 但是我们呢，已经获得主恩的人就不同了。 Karena kita yang memperoleh kasih karunia Tuhan hari ini adalah orang yang harus selalu berpikir bagaimana dengan ada yang Tuhan berikan kepada kita. 因为今天我们已经成为蒙主赐恩的人，我们应该想一想，怎样使用这个恩典来服侍别人， Dan menjadi berkat bagi banyak 并 orang. 且成为很多人的祝福。 Mari saudara-saudara kita bersama-sama bersyukur atas kasih karunia 来 Tuhan. 吧，我们大家一起来，因为主恩而感恩吧。 Bersyukur selalu untuk apa adanya yang ada pada diri kita. 我们要为我们现在所拥有的一切而感恩。 Saat saudara memakainya, 当我们使用这些恩典的时候， Tuhan akan dimuliakan.
那么主的名就会得到荣耀了。 Saat kita memakainya, 当我们使用这恩典的时候， pasti ada orang-orang di sekitar kita yang diberkati Tuhan. 在我们周遭一定有人因为我们而得福。 Dengan ini saudara, kita menyukuri kasih karunia 因此呢， Tuhan 通过这 dalam 些 hidup kita. 我们可以因为主恩而感恩了。 Amin. 阿门。 Mari saudara-saudara kita berdoa. 来，我们一起做个祷告。 Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. 主啊，我们感谢你的恩典和福分， Dan biarlah firman-Mu tinggal tetap dalam hati kita. 愿你的道永远深藏在我们心中。 Dan sungguh-sungguh kami mendengar firman-Mu dan kami dapat melaksanakan 我 dalam 们 hidup 认 kami. 真的听你的道，并且能够在我们的生命中行出来。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。